Kek TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Syamira Nazir. Dan siapakah guru penyampai kita untuk hari ini? Ayo kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Baik, itu dia cikgu kita untuk hari ini. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah cikgu sihat. Mira sihat tak hari ini? Mira sangat sihat cikgu. Dah bersemangat nak belajar bersama-sama dengan cikgu untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih Mira. Sama-sama. Baik cikgu, kita pun sekarang berada dalam penjarakan yang bersesuaian dan selamat. Jadi cikgu, untuk hari ini mata pelajaran yang akan kita sama-sama belajar cikgu, yang akan cikgu terangkan kepada Mira dan juga murid-murid di rumah merupakan pendidikan seni visual kertas 1. Betul cikgu? Betul Mira. Okey, kalau macam tu dah tak sabar nak belajar cikgu. Jadi apa yang cikgu boleh kongsikan kepada Mira dan juga murid-murid di rumah di dalam segmen ini? Silakan. Okey, dalam segmen ini Mira, cikgu akan berkongsi maklumat dengan Mira dan murid-murid di rumah khasnya untuk calon-calon SPM 2021 yang mengambil mata pelajaran pendidikan seni visual kertas 1 kod 2611/1 Mira. Okey, sebagaimana yang kita ketahui untuk mata pelajaran pendidikan seni visual kertas 1 ini peperiksaan akan dimulakan pada 2 Mac tarikhnya Mira ya, tarikh penting 2 Mac iaitu pada pukul 11.30 pagi sehingga 12.30 tengah hari. Okey, cikgu tak nak melengahkan masa lagi. Cikgu nak terangkan sedikit apa yang perlu dan apa yang tak perlu dalam menduduki peperiksaan pendidikan seni visual kertas 1. Cikgu boleh mulakan ya Mira ya? Boleh, silakan cikgu. Baiklah. Okey, yang mana murid-murid di luar sana nampak dalam skrin yang telah cikgu sediakan ini, berikut merupakan format peperiksaan pendidikan seni visual kertas 1. Yang mana pendidikan seni visual kertas 1 mempunyai 3 kertas yang perlu dijawab oleh murid-murid di luar sana. Yang mana untuk kertas 1, markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 20%. Okey, untuk markah kertas 2 pula adalah sebanyak 50% dan untuk markah 3 je Mira sebanyak 30%. Kertas 3 cikgu Tapi Mira, jangan risau murid-murid di luar sana, khasnya calon-calon cikgu dah tentu pasti mereka dah buat yang terbaik untuk kertas 3 Mira. Kerana kertas 3 ni telah dijalankan sepanjang tempoh April sehingga bulan kita baru start ke bulan April sehinggalah kita selesaikan dalam waktu terdekat ni Mira. Okey, sekarang kita dah stop dah buat Jadi murid-murid dah pun melaksanakan kertas 3 dengan baik. Sekarang ni kita nak pelajari macam mana kita nak skor untuk kertas 1 dan kertas 2 yang belum lagi kita duduki ini. Okey, seterusnya. Okey, kebaikan murid-murid kita kat rumah ni, dia tak tahu macam mana nak skor markah untuk lulus. Markah untuk cemerlang dan untuk markah sederhana. Di sini cikgu ada kongsikan sedikit tips lah untuk murid-murid calon-calon SPM di luar sana. Okey, bagi untuk mendapat grade lulus, kita kalau boleh nak cemerlang lah, bukan nak lulus. Tapi kita tahu sedia maklum, kita peringkat, orang kata kita tak sama kan. Kita punya kefahaman kita tak sama. Tapi untuk mencapai lulus tu ya, sekurang-kurangnya untuk kertas 1, markah penuh dia adalah 20 markah. Murid-murid boleh skor dalam lebih daripada 10 markah. Jangan kurang untuk kertas 1. Ini tips cikgu bagi supaya kamu jangan orang kata berputus asa. Okey, kita dah ada kertas 3. Sekarang ni kita nak orang kata nak skor untuk kertas 1 dan kertas 2. Okey, untuk kertas 2 pula untuk grade lulus ya Mira, kita mestilah skor lebih daripada 25%. Yang mana markah untuk kertas 2 ni, markah penuh dia adalah sebanyak 50%. Kemudian untuk kertas 3, yang ini adalah lebih daripada 10 markah. Okey, nanti kita akan gabungkan kertas 1, 2 dan 3 ini untuk mendapat jumlah keseluruhan markah SPM kita. Itu bagi grade lulus. Grade yang berikutnya adalah sederhana. Sederhana ni kategori B kategori B. Okey, untuk markah kertas 1, okey, murid-murid perlulah skor lebih daripada 12 markah.
Okey, lebih pada 12 markah. Untuk kertas 2 pula lebih daripada 30 markah ya Mira. Yang mana kita kena lebih up sebab kita nak grade B tu tadi. Okey, yang kertas 3 pula mestilah melebihi 20 markah. Okey, dan untuk grade yang paling cemerlang, yang ni cikgu nak sangat untuk semua calon-calon ni Mira. Kita sangat berharap supaya murid-murid calon-calon kita mendapat markah cemerlang semua ya. Okey, untuk kertas 1 mestilah lebih daripada 15 markah. Untuk kertas 2 adalah lebih daripada 40 markah dan seterusnya kertas 3 mesti dah melebihi 25 markah. Okey, untuk soalan PSV, okey, pendidikan seni visual kertas 1 ini kita terbahagi kepada 3 aras ya. Murid-murid kat luar sana pastinya tahu sebab cikgu telah pun berkongsi ya. Okey, 3 aras yang mana mengandungi aras rendah, aras sederhana dan juga aras tinggi. Okey, yang mana aras-aras ini kita boleh skor ya. Murid-murid boleh skor dan cikgu akan ceritakan sedikit tips bagaimana kita nak skor markah yang tinggi untuk ketiga-tiga aras ini. Okey, aras yang rendah adalah soalan berkaitan dengan pengetahuan sedia ada dan kefahaman mengenai asas sesuatu tajuk. Okey, yang ni biasanya yang kita tak perlu fikir panjang ya. Yang aras rendah ni biasa bila kita baca, kita boleh tengok keadaan sekeliling kita dan kita boleh jawab. Maksudnya orang kata fikir logik. Okey, untuk sederhana ni soalan berkisarkan kepada pengalaman atau kefahaman lebih mendalam terhadap sesuatu tajuk dan juga aplikasi terhadap sesuatu tindakan. Yang ni Mira, aras dia agak tinggilah, sedikit ada kehebat. Okey, kemahiran berfikir aras tinggi. Yang mana murid kena berfikir sedikit. Okey, berfikir sedikit dan juga mengaplikasikan beberapa tajuk penting dalam buku teks KSSM. Okey, untuk yang seterusnya adalah aras tinggi. Aras tinggi ni bila murid-murid kat rumah dengar aras tinggi, takutnya cikgu tak boleh jawab, tak boleh jawab. Jangan risau, kita boleh jawab sebenarnya. Okey, kita boleh jawab dengan tips yang betul. Untuk aras tinggi ni kita kena study lah sikit, kita kena ulang kaji sedikit pelajaran terutamanya bahagian tokoh-tokoh. Ingat bahagian tokoh-tokoh. Dalam seni, sejarah seni dan apresiasi seni, kita ada belajar tentang tokoh. Kebanyakan soalan aras tinggi berkisar pada pada tajuk tokoh. Okey. Seterusnya, inilah teknik menjawab yang cikgu nak kongsikan tadi. Yang pertama, kita ada 4 ya. Ada 4 macam mana cara kita nak menjawab soalan teori ni. Walaupun kita ada pilihan jawapan A, B, C dan D, kita boleh tembak-tembak, tetapi kalau kita nak cemerlang, jangan tembak-tembak. Okey, kita boleh kongsikan. Yang pertama, baca. Okey, maksudnya Mira di sini, calon-calon murid-murid di rumah sana, bila sebut tentang membaca, maksudnya kita kena baca dulu soalan itu. Okey, mungkin tadi cikgu terlepas pandang, cikgu lupa nak sebutkan masa yang diperuntukkan untuk teori. Masa yang diperuntukkan untuk soalan teori ini adalah selama 1 jam sahaja. Dan mempunyai 40 soalan objektif. Okey, yang pertama baca soalan dengan teliti. Maksudnya kita fahami kehendak soalan. Sama ada aras rendah, sederhana atau tinggi, kita kena baca dulu. Yang kedua adalah perhati. Ayat perhati tu maksudnya bukan sekadar baca. Kita kena fikirkan soalan tu. Contohnya soalan yang memerangkap pelajar murid biasanya adalah soalan yang ada perkataan kecuali. Kecuali ataupun pernyataan yang betul sahaja ataupun manakah pernyataan yang salah. Okey, perkataan kecuali, betul, salah, murid-murid kena take note. Gariskan ya. Yang ini kamu perlu gariskan. Gariskan, okey? Sorry. Okey. Bila kamu dah gariskan, bila kamu dah gariskan soalan itu, maksudnya kita tahu itu kehendak soalan. Seterusnya kita kena fikir. Fikir ni kebanyakan pada topik-topik yang aras tinggi. Okey, tajuk-tajuk aras tinggi macam cikgu ceritakan tadi, contohnya yang berkisar tentang sejarah dan apresiasi. Soalan yang berunsurkan fakta, Mira. Okey, kalau tokoh-tokoh kita tak boleh kongsi tokoh-tokoh kan. Kita tak boleh nak, orang kata tak boleh nak tembak-tembak sebab dia soalan yang fakta. Jadi dia ada aras tinggi. Okey, seterusnya yang akhir sekali bagi topik ini untuk cara menjawab ini adalah jawablah soalan tu. Kamu dah baca, betul? Betul. Dah perhatikan kehendak soalan. Lepas tu kita dah fikirkan jawapan yang paling tepat untuk soalan itu. Dan akhir sekali kita kenalah jawab. Betul tak? Betul. Bila nak jawab, hitamkan tempat kosong dengan betul, Mira. Okey, murid-murid di rumah sana jangan lupa 4 tips yang cikgu showkan pada hari inilah. Okey, ada Mira nak tanya apa-apa, Mira? Setakat ini Mira clear dan Mira faham cikgu tentang teknik menjawab ni. Ingat
kawan-kawan jangan lupa untuk jawab. Kalau kita dah baca, fikir, perhati, kita jawab. Baik cikgu, itu sedikit penerangan cikgu daripada segi pengenalan dan juga format. Kita berhenti berehat seketika kerana selepas ini Cikgu Ju akan cerita pula bagaimana teknik untuk menjawab soalan bagi soalan aras rendah. Jadi kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Masih lagi bersama dengan Cikgu Ju, di mana hari ini Cikgu akan menerangkan tentang pendidikan seni visual Kertas 1 sebagai kita punya mata pelajaran untuk hari ini. Baik cikgu, tadi cikgu dah berkongsi tentang pengenalan dan juga formatnya. Dan untuk segmen kedua ini, cikgu nak berkongsi apa pula? Silakan cikgu. Okey, untuk segmen kedua ni cikgu nak kongsikan beberapa contoh soalan, okey, beberapa contoh soalan untuk menjawab mata pelajaran pendidikan seni visual Kertas 1 2611/1. Okey, kita mulakan dulu dengan soalan aras rendah. Jadi kita jangan melengahkan masa, cikgu tunjukkanlah contoh-contohnya. Okey, biasanya soalan aras rendah ni dia berkisar pada topik-topik yang ringan dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Okey, contohnya tentang bahasa seni visual, tentang seni lukisan, okey, yang mana kamu dah pelajari masa tingkatan 1, 2, 3 kan. Jadi untuk aras rendah ni berkisar tentang soalan-soalan yang ringan dan senang untuk kita skor. Okey, cikgu ambil contoh soalan dalam tajuk perkembangan seni visual di Malaysia dan juga bahasa seni visual. Okey, contoh soalan. Ini contoh soalan yang ringan, yang senang nak skor. Kalau boleh, bukan kalau boleh, mesti boleh. Kamu jangan salah jawab untuk soalan seperti ini. Soalan yang senang untuk murid-murid skor adalah soalan yang beraras rendah. Contoh soalan. Okey, garisan merupakan unsur seni penting dalam penghasilan. Tadi cikgu dah kata kita kena baca, kemudian kita kena fikir. Yang perlu difikirkan di sini adalah garisan. Kehendak soalan adalah tentang garisan. Kemudian dia kata unsur seni penting. Okey, unsur seni penting dalam penghasilan. Maksud di sini soalan hendak tentang kepentingan garisan itu tadi. Jadi kalau di sini kita lihat kepentingan untuk garisan, kita belajar tentang lukisan dan juga catan. Kalau catan kita menggunakan media basah, media basah seperti warna air dan sebagainya. Jadi untuk A ni dah salah sebab ada catan. Okey, untuk garisan ni kita menggunakan lebih kepada lukisan. Nak menghasilkan sesuatu catan mestilah bermula dengan lakaran terlebih dahulu. Okey, jadi kita tengok soalan yang kedua, jawapan yang kedua B, warna dan juga rupa. Warna juga bukanlah satu teknik yang betul untuk kita menghasilkan sesuatu karya. Okey, seterusnya bentuk dan lakaran. Bentuk ini juga sangat subjektif ya. Jadi kehendak soalan ini adalah lakaran dan lukisan. Kenapa kita kata lakaran dan lukisan adalah untuk mencipta sesuatu lakaran dan lukisan bermula dengan garisan. Contoh cikgu kata kita ada bahasa seni visual. Bahasa seni visual kita bermula dengan garisan. Okey, ini adalah garisan kita. Bila garisan ni bertemu dengan satu titik permulaan dia akan menjadi rupa, iaitu rupa bulat. Okey, bila bulat ni kita buat bentuk 3 dimensi seolah-olah ada bayang. Okey, ni kita katakan dia adalah bentuk. Okey, bila bentuk ni diwarnakan dia jadi warna. Dan bila kita buat banyak-banyak, dia akan menghasilkan ruang antara objek ini tadi. Ruang. Okey, inilah beberapa bahasa seni visual yang murid-murid di luar sana mesti mahir. Sebab ini adalah tajuk yang asas. Jadi jawapan yang pertama untuk soalan aras rendah ini adalah D. Okey, jangan lupa. Seterusnya, okey, cikgu pergi pada soalan yang kedua. Apakah kesan garisan yang dihasilkan oleh media arang? Setengah murid ni dia tak ingat arang tu apa. Yang dia tahu arang yang kita bakar barbecue ke apa semua kan. Tapi betul. Itu adalah arang. Tapi kalau dalam bahasa seni juga dipanggil cakul ya. Cakul dan arang adalah media yang sama. Okey, dekat sini soalan hendak, apakah kesan garisan yang dihasilkan oleh arang? Yang pertama dia kata kesan garisan. Yang kedua dia cakap tentang bahan dia, iaitu media dia adalah arang. Okey, jika garisan halus, arang ni tak boleh menghasilkan garisan yang halus. Okey, sebab material dia adalah tebal. Okey, jadi kat sini kita tengok, kita tahu arang tu macam mana, cakul tu macam mana. Yang paling sesuai adalah garisan kasar. Kasar.
Nipis ni lebih kepada pensel. Okey, pensel, pen, okey. Ini jawapannya adalah B. Ingatnya murid-murid, calon-calon di luar sana, bila kita sebut tentang aras rendah, orang kata kacang je. Boleh jawab, pastikan jangan salah jawab. Okey, yang seterusnya. Soalan yang ketiga. Berdasarkan contoh-contoh berikut, yang manakah garisan pada alam semula jadi? Ini murid-murid di luar sana pasti teringat pada satu, orang kata, seni punya subjektif ya. Kita kena ingat 3 perkara. Kita boleh menghasilkan karya. Okey, karya. Yang kedua, alam semula jadi. Dan yang ketiga, alam buatan manusia. Dalam tajuk ini, dia tanya contoh garisan pada alam semula jadi. Senang soalan dia kan? Untuk soalan begini, jangan bazirkan waktu yang ada. 1 jam tu, okey, untuk menjawab soalan aras rendah ni, pastikan kamu boleh jawab, orang kata dalam 2 minit, 3 minit tu. Untuk satu soalan ni, jangan fikir panjang. Okey, paling maksimum lah 1 minit. Takut tersalah jawab kan. Tapi soalan macam ni sangat senang sebenarnya. Jadi kat sini jangan tengok apa, jangan fikir terlalu dalam. Tengok soalan senang je dia kata. Pada alam semula jadi. Tulang ikan. Ada orang cipta tulang ikan? Tak ada cikgu. Tak ada kan Mira. Senang, sangat simple okey. Tulang ikan dah sasar, dah tak ada orang buat ikan. Okey. Jadi yang lain-lain ni tak payah baca. Tak payah baca. Sebab dah terang-terang kehendak soalan tu tadi, dia nak tentang alam semula jadi. So jawapan dia adalah A. Senang kan Mira? Sebab tu cikgu cakap senang je nak skor seni ni. Tapi berhati-hati ketika kita memilih jawapan. Okey, seterusnya. Okey. Masih lagi dalam soalan aras rendah, tapi cikgu pergi pada tajuk atau bidang yang berbeza. Tadi cikgu pergi pada sejarah apresiasi dan sekarang cikgu pergi kepada tajuk seni ragam hias dan pengangkutan. Yang ini topik yang murid-murid dah pelajari pada tingkatan 2. Okey, tingkatan 2. Dan juga cikgu akan ambil sedikit soalan dalam bidang seni halus, iaitu tajuk tentang lukisan, catan dan juga cetakan. Okey, kita pergi pada soalan yang keempat. Apakah motif seni ragam hias yang digunakan pada foto berikut? Okey, yang pertama dia kata motif seni ragam hias. Okey, kemudian dia kata pada gambar foto. So jangan jawab lagi terus, ya. Calon-calon jangan terus jawab. Bila dia sebut gambar foto, pergi kepada gambar tu terus. Tengok terus tengok gambar foto. Okey, dalam seni ragam hias, murid-murid dah pelajari tentang pelbagai bentuk ataupun motif ragam hias. Okey, kita ada awan larat, kita ada motif fauna, itik pulang petang. Okey, banyak murid-murid dah pelajari. So, bila kita tengok pada gambar ni, kita dah nampak ni bentuk awan larat. Simple je. Kalau kita dah tengok, kita dah tahu dah ini awan larat. Bila sebut awan larat tu, dia lebih kepada Flora. Okey, awan larat ni lebih pada tumbuhan ya. Tumbuhan semula jadi. So jawapan untuk nombor 4 adalah A. Flora. Okey, kadang-kadang murid-murid tersasar soalan ni, dia nampak mudah, dia tertulis B. Fauna. Sebab apa? Sebab apa? Sebab huruf F tu. Kadang-kadang murid-murid ni dia semacam kusut, kalut kan. Kita nak cepat siap, betul ke salah kan, dia bimbang. Jadi dia keliru flora dengan fauna tu. Sebab F dia sama-sama. Yang ni kita kena betul-betul fokuskan kepada ejaan Kadang-kadang walaupun kita nampak simple, kadang-kadang dia memerangkap mata kita untuk menjawab soalan tu. Okey, jadi soalan nombor 4 ni jawapannya adalah flora. Okey, seterusnya. Siapakah yang membawa aliran realism? Okey, realism. Kamu bulatkan ataupun kamu nak gariskan pun boleh. Okey, membawa aliran realism, iaitu aliran baru dalam melukis figura manusia. Okey, melukis figura manusia. Agak-agaklah kan Mira? Ya cikgu. Cikgu nak berinteraksi dengan Mira sikitlah. Agak-agaklah antara keempat pelukis ni, yang mana yang Mira agak-agak dia membawa aliran realism? Ataupun Mira tahu tak realism tu apa? Realism cikgu realism ni merupakan salah satu seni lukisan juga kan cikgu? Betul. Dan aliran ini dibawa oleh Muhammad Hossein Enas. Betul tak cikgu? Ya, betul. Okey, murid-murid, ini adalah tips sebenarnya sambil kita menjawab soalan, cikgu nak terangkan sedikit supaya kamu ingat fakta-fakta ini. Okey, bila kita sebut tentang figura manusia, kamu fikir satu saja, Muhammad Hossein Enas.
Bila sebut realism, maksud realism ni adalah yang realistik, yang real, yang orang kata Nyata je. nyata. Okey, soalan yang senang sebenarnya, kita kena ingat tokoh. Okey, macam mana nak ingat tokoh? Cikgu nak kongsi macam mana kita nak ingat tokoh. Senang je kita buat satu jadual, kita tuliskan. Okey, contoh kita buat jadual. Okey, kita tuliskan nama tokoh tu siapa? Okey, nama dia. Selepas tulis nama tokoh, kita tulis dia punya karya dia. Okey, tulis karya. Buat satu kolom lagi untuk kita tulis dia punya aliran dia apa. Okey, bila kita dah buat jadual, dia lagi terang untuk kita ingat dan senang untuk kita hafal. Berbanding kita membaca semua dalam buku teks. Okey, sebab bila kita sebut seni visual, kita kena tengok gambar aja. Kita kurang membaca, betul tak Mira? Betul, cikgu. Kita kurang membaca, kita lebih kepada visualnya, gambarannya. Okey, nak lagi senang kalau kamu nak senang ingat mind mapping. Okey, peta minda. Okey, kita ada pelajari banyak peta Aiting, peta buih ada kan. Jadi gunakan peta-peta itu untuk mengingat fakta seperti soalan ini. Okey, seterusnya tadi kita dah pelajari tentang sejarah-sejarah. Okey, kita dah pelajari tentang sejarah. Kita dah pelajari tentang seni ragam hias. Seterusnya, kita nak mengenali bahan pula. Soalan yang berbentuk bahan ni sangat senang untuk kita jawab. Sekiranya kita pernah menggunakan, soalan ni aplikasi sebenarnya. Sekiranya kita dah terbiasa menggunakannya, kita dah tahu dah apa jawapannya. Contoh soalan ni dia kata, apakah yang dikatakan cat akrilik? Okey, apakah itu cat akrilik? Okey, gariskan cat akrilik tu. Okey, gariskan. Okey, dalam kelas biasanya yang kamu dengar selalu adalah cat air, cat minyak, charcoal, pensel warna, betul tak? Okey, tapi dalam buku teks kamu ada tertulis kat situ adalah cat akrilik. Akrilik ni sifat dia bila dia kering, dia mudah cat akrilik ni dia mudah kering ya Mira. Murid-murid di luar sana ingat ya, sifat ataupun apakah yang berkaitan dengan cat akrilik ni mudah kering. Okay, bila dia kering, dia ada sedikit macam sintetik, macam bergetah untuk kita cabut dia. Okay, jadi jawapan untuk ni adalah cat sintetik yang berasaskan dengan air. Maksudnya di sini bila sebut cat akrilik berasaskan air, kita boleh gunakan air sebagai bahan, medium untuk kita mencampurkan warna. Nak bagi kita warna lebih smooth untuk kita warna. Itu adalah cat akrilik. Okey, boleh Tak laju sangat cikgu Murid-murid di luar sana tolong take note apa yang cikgu ajarkan kat sini Catatkan, catatkan. Kemudian tadi kita tanya tentang akrilik. Sekarang ni kita nak tahu tentang sekuji. Ada yang tak pernah dengar perkataan sekuji tak? Sekuji ni adalah alat untuk cetakan. Untuk cetakan yang mana digunakan untuk menyapu atau menyapu dakwat ataupun warna pada blok cetakan. Dia punya gambaran dia, cikgu conteng sikitnya. Boleh cikgu? Dia gambar dia macam ni. Ini ada getah, kat sini ada kayu untuk pegang. Biasa ni ini adalah blok skrin. Kat sini kita punya cetaklah, kita nak cetak t-shirt ke apa di bawah ni. Jadi untuk meratakan warna di atas permukaan ni, kita gunakan sekuji untuk meratakan warna. Okey, baiklah. Kita teruskan pada aras rendah yang terakhir. Soalan rendah terakhir dalam reka bentuk landscape, hiasan dalaman dan juga industri. Soalannya Mira. Ya cikgu. Boleh Mira tolong bacakan? Saya baca cikgu soalan ni. Okey, soalan yang nombor 8 cikgu. Apakah fungsi dan peranan yang melibatkan aspek perlindungan atau tempat berteduh? Okey, baiklah. Ini lebih kepada landscape. Jadi cikgu terus jawab boleh ya? Silakan cikgu. Okey, cikgu terus jawab. Jawapannya adalah fungsi fizikal. Okey, itu saja Mira untuk perkongsian kita pada aras rendah kali ini. Okey cikgu. Cukup jelas penjelasan cikgu, tapi cikgu selepas ini cikgu akan kongsikan pula bagaimana teknik untuk menjawab bagi soalan aras sederhana. Betul. Jadi kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Sebelum kita berhenti berehat tadi, Cikgu Ju telah menerangkan bagaimanakah teknik untuk menjawab soalan bagi aras rendah. Sekarang kita masuk pula untuk teknik menjawab aras sederhana. Silakan Cikgu Ju. Okey, baiklah. Terima kasih Mira. Dan Cikgu sebenarnya tak sabar lagi untuk aras sederhana ni. Sebab topik untuk aras sederhana ni agak sedikit kita nampak berat sikit. Okey, yang inilah murid-murid perlu fokus macam mana cara untuk kita jawab soalan berbentuk aras sederhana ini. Contohnya, cikgu akan terangkan sedikit tentang bidang sejarah dan apresiasi seni visual, iaitu tentang tajuk pakaian tradisional. Murid-murid dah tahu kan, kita dah pernah belajar tentang pakaian tradisional dan juga perhiasan diri. Kemudian cikgu akan ambil sedikit contoh tajuk daripada seni lukisan, seni catatan dan juga seni arca. Okey, cikgu teruskan pada contoh soalan kita bagi tajuk aras sederhana. Okey, padanan yang manakah tepat bagi pakaian tradisional lelaki dan wanita mengikut kaum serta etnik? Soalan dia nak tentang pakaian tradisional lelaki dan wanita. Kena ingat ya, dua perkara ni dia nak lelaki dan wanita mengikut kaum serta etnik. Yang ini jangan susah hati, jangan susah hati. Prinsip dia jangan susah hati. Alah, apa benda ni? Gagong ni apa ya? Jangan fikirkan soalan yang awak tak tahu jawapannya dulu. Yang kamu tak tahu, simpan dulu. Kita tengok yang kita tahu dahulu. Tengok kat sini, Doti dan Sari. Kita tahu Sari itu pakaian tradisional bagi masyarakat India, Cikgu. India. Okey. Dan Doti ni adalah pakaian masyarakat India bagi kaum Lelaki. So, senang je nak skor, betul kan? Betul, Cikgu. Jadi kita dah dapat satu pilihan jawapan. Okey, kat sini dah ada dua pilihan. Setiap soalan ada dua pilihan. Sekarang satu kita dah dapat. Cuba tengok kat sini. Soalan pilihan jawapan yang mana tak ada nombor satu. Okey, kita tengok kat sini. C dengan D tak ada. So, yang ini kita pangkah besar-besar, Mira. Yeah. Supaya kita tak keliru nak menjawab soalan ini. Kemudian kita tengok. Okey, Sang Fu dan Cheon Sam. Sebab kita selalu dengar perkataan Cheon Sam. Betul. Baru-baru orang kita guna biasanya bila masyarakat Cina menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Jadi Cheon Sam ni dah begitu orang kata sinonim dengan masyarakat Malaysia. Dan Sang Fu ni pula adalah pakaian bagi masyarakat Cina yang lelaki bagi kaum lelaki. Jadi kita dah ada jawapan untuk 4. Jadi kita tengoklah pilihan jawapan yang mana yang ada. Kita tengok. Okey, 1 dan 4 adalah untuk B. Ya. Betul Okey. Untuk ini jangan fikirkan jawapan yang kita tak tahu ataupun tak pasti. Okey, cari jawapan yang kita tahu dan kita pasti terlebih dahulu. Okey, seterusnya cikgu pergi pada soalan aras rendah nombor 2. Antara berikut yang manakah kategori hasil karya melalui aplikasi teknik hybrid? Teknik hybrid ni Mira, untuk murid-murid di luar sana yang sebagaimana yang kita ketahui, teknik hybrid ni adalah teknik yang baru lagi diperkenalkan. Okey, teknik hybrid ni kita kena tahu dulu apakah yang dikatakan dengan teknik hybrid ni. Okey, teknik hybrid ni lah gabungan beberapa teknik. Contoh kita ada teknik impasto untuk cat minyak, kita ada glazing untuk cat minyak, kita ada teknik hard edge, potong dan sebagainya. Tapi bila sebut hybrid ni adalah gabungan beberapa teknik itu tadi. Okey, itulah adalah teknik hybrid. Kat sini kita tengok. Dia kata kategori hasil karya. Okey, biasanya bila sebut hybrid, dia bertepatan dengan seni lukisan contemporary. Senang je. Alah barulah cikgu ya. Alah baru. Bila sebut alah baru, ingat konsep contemporary. Okey, seterusnya. Ni apa pula ni? Potong-potong ni. Apa tu? Okey, kita baca dulu soalan. Okey, apakah nama teknik berdasarkan gambar foto 1? Kita tengok dia potong kat sini, lepas tu ada potong lagi kat sini, lepas tu ada 2 warna. Teknik apa macam ni? Kita baca pada soalan pilihan yang pertama, teknik impasto. Kalau kita pelajari dalam seni catatan, teknik impasto ni adalah teknik yang menggunakan cat minyak ataupun cat akrilik. Cat minyak ataupun cat akrilik. Teknik percikan ni pula digunakan secara abstrak. Yang kita tak rancang. Tapi corak kat sini terancang, betul tak? Betul, cikgu. Dia berbentuk geometri.
kita tengok teknik hard edge. Teknik hard edge ni lebih kepada teknik potong dan tampal menggunakan masking tape. Jadi agak-agak ini ke jawapan? Ya, saya rasa betul cikgu. Ya, betul Mira. Okey, murid-murid di luar sana bila sebut tentang teknik hard edge, kamu ingat tentang potong dan tampal masking tape. Itulah peralatan ataupun alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan teknik hard edge. Okey, cikgu pergi pada tajuk yang seterusnya. Okey, tajuk yang seterusnya, sempat tak nak salin nota ni? Kita tetap sempat Sempat, 2 Mac tu lama lagi. Okey, jadi kita belum terlambat. Okey, seterusnya, apakah jenis teknik dalam penghasilan cat minyak? Tadi cikgu baru sebut tentang cat minyak lah Mira. Baru sebut. Okey, yang pertama, glazing. Nak jawab soalan ni, kamu kena tahu dulu apakah maksud glazing tu. Okey, jangan risau ya murid-murid di luar sana. Dalam buku teks kita, kat belakang tu dah ada glosari. Kadang-kadang murid ni dia baca depan ni Mira. Baca depan tajuk-tajuk. Dia tak nampak belakang tu kita ada glosari. Dalam glosari itu dah nyatakan apakah maksud-maksud setiap perkataan yang ada dalam buku teks. Ingat tips cikgu, di saat akhir sebelum menjawab soalan, bacalah glosari di belakang buku tu. Wah, itu tips tambahan dari cikgu. Ya, betul. Cikgu selalu ingatkan murid-murid cikgu, okey? Tak akan buat sesuatu perkara tu kalau tak ada kepentingan dia. Jadi apakah fungsi glosari tu? Untuk kita study, untuk kita pelajari di saat-saat akhir. Okey, glazing ni memang sesuai untuk digunakan cat minyak. Maksudnya dia sapuan nipis untuk menghasilkan karya yang nampak look sinar. Okey, yang kedua adalah teknik impasto. Teknik impasto ni adalah ciri-cirinya adalah sapuan warna terus daripada tiub kepada kanvas ataupun permukaan yang rata. Okey, menghasilkan kesan yang tebal. Okey, setiap apa yang cikgu terangkan ciri-ciri ni, murid-murid kena salin, kena ingat. Glazing tadi cikgu sebut sapuan nipis berbentuk lut sinar. Manakala impasto ni tadi, cuba dinyatakan sapuan terus daripada tiub kepada permukaan kanvas ataupun permukaan yang rata, dan kesan dia adalah legap dan tebal. Okey. Tempera ni bukan bukan daripada cat minyak. Tempera ni adalah satu bahan lain. Hybrid ni adalah teknik yang kita sebutkan tadi. Nampak tak? Soalan tu cuba memerangkap murid. Kalau kamu tak perhatikan, tak baca betul-betul, nanti hybrid lah. Jangan. Soalan ni walaupun dia arah sederhana, dia perlukan sedikit sahaja kita punya pembacaan dan juga kefahaman kita. Jadi jawapan di sini adalah A, 1 dan 2. Okey, baiklah. Cikgu teruskan lagi. Soalan yang kelima. Soalan yang kelima cikgu dah ambil tadi, kita ambil bahasa, kita dah pelajari semua. Tajuk arca pula cikgu ambil. Cikgu letakkan dekat arah sederhana sebab arca ni soalan dia agak tinggi sedikit ni. Okey, contohnya, contoh soalan, arca tempat kosong boleh bergerak. Arca boleh bergerak ya. Gariskan kat situ. Boleh bergerak kerana cantuman pada bahagian sendi-sendinya. Arca apa yang boleh bergerak ni? Selalunya bila kita sebut arca, murid-murid akan ingat Tugu Negara, Mira. Tugu Negara, dia tak bergerak. Jadi apa arca yang bergerak tu? Kita tengok. Timbulan ni bukan. Luakan pun bukan. Arca dinding, nama pun arca dinding. Lagilah bukan, cikgu. Dah tentu dia arca mobile. Kalau anak-anak murid cikgu selalu ingat sebut arca apa bergerak? Mobile. Kereta mobile kan. Arca mobile. Jadi jawapan dia adalah C. Arca mobile. Okey, seterusnya masih lagi dalam soalan aras rendah. Okey, untuk soalan kali ini cikgu terangkan sedikit tentang bidang reka bentuk. Tadi kita pergi seni halus, seni arca. Sekarang ni cikgu pergi pada reka bentuk. Contoh-contohnya tentang reka bentuk landscape, hiasan dalaman dan juga reka bentuk industri. Dan cikgu kepilkan sedikit soalan contoh untuk seni tekat dan juga seni ayaman. Baiklah, kita teruskan ya Mira. Soalan nombor 6 bagi tajuk aras sederhana. Konsep ini banyak menitik beratkan hubungan antara manusia dan juga persekitarannya. Soalan ini adalah bagi tajuk landscape ya, untuk tajuk reka bentuk landscape.
Okey, soalan ni memerlukan murid-murid berfikir terlebih dahulu. Okey, berfikir terlebih dahulu. Dia kata hubungan antara manusia dan persekitarannya. Okey, kita tengok konsep Bali. Konsep Bali macam mana? Dia lebih kepada ciri-ciri kehidupan dia, ada patung-patung kat taman dia. Tu ciri-ciri bagi konsep Bali. Okey, untuk Jepun pula, pun sama juga. Dia lebih banyak kepada keagamaan dan sebagainya. Jawapannya adalah konsep Melayu. Bila sebut tentang konsep manusia dan persekitarannya adalah Melayu kerana sifat Melayu ni mencintai alam sekitar. Ingat ya, bila sebut reka bentuk landscape, Melayu mencintai alam sekitar. Jadi, untuk tajuk ini, soalan ini adalah menitik beratkan hubungan antara manusia dengan persekitarannya. Dah tentu jawapannya Melayu. Ya. Okay, faham ya Mira? Faham, cikgu. Kalau cikgu laju, Mira kena sebut cikgu laju, cikgu. Okay? Jangan ketinggalan. Okay. Seterusnya, kita pergi pada tajuk yang ketujuh. Soalan ketujuh, cikgu. Soalan tajuk. Soalan ketujuh. Terima kasih Mira, betulkan cikgu. Okey, soalan yang ketujuh, bagaimanakah elemen cahaya dapat mempengaruhi sesebuah ruang? Okey, soalan ni adalah soalan reka bentuk dalaman. Okey, dalam seni visual ya, cikgu terangkan sedikit kat sini, murid-murid dah pelajari tentang reka bentuk hiasan dalaman. Okey, macam mana kita nak interior designer, macam mana kita nak susun atur rumah kita, perabot kita, bilik tidur kita, murid-murid dah pelajarinya. Jadi soalan ini lebih kepada bagaimana ataupun kepentingan ruang dalam sesebuah hiasan ataupun reka bentuk hiasan dalaman. Okey, kat sini ada pilihan dia. Okay, pilihan dia A, memberi keselesaan, B, meningkatkan suhu ruang, C, menimbulkan rasa kesan pertalian dengan prinsip lain. Okay, yang ini sebenarnya kalau kita baca, ayat tu tergantung. Prinsip lain, apa dia kan? Okay. Dan D, memberi kesan terhadap unsur-unsur warna, tekstur dan juga corak. Okey. Agak-agaklah Mira, soalan ni apa jawapan Mira nak bagi? Kalau untuk soalan ni cikgu, jawapan saya sebab berkaitan dengan cahaya, kita mesti nak yang memberi keselesaan kepada kita. Jadi Mira akan jawab A, cikgu. Betul. Jawapan dia A. Okey, kat sini cikgu nak berkongsi tips sekali dah ya. Untuk murid-murid di luar sana, bila kita sebut tentang reka bentuk hiasan dalaman, dia melibatkan ruang, melibatkan warna. Ini semua dalam bahasa seni visual yang kita telah pelajari. Okey, maksudnya kat sini untuk menghasilkan ruang yang menarik, okey, ruang yang selesa, kita kena pegang kepada 6 unsur seni, bahasa seni visual yang kita pelajari tu. Yang pertama adalah garisan. Okay, garisan tak adalah dalam kita punya reka bentuk, tak adalah garisannya. Tapi dia lebih kepada bentuk-bentuk perabot yang ingin kita letak, susun hias. Okay. Yang kedua adalah ruang. Ruang ni sangat penting. Untuk susun atur, untuk susun atur sesuatu reka bentuk hiasan dalaman, ruang ni adalah perkara sangat penting. Kita akan pelajari macam mana kita nak memilih warna untuk menampakkan kita punya bilik tu kelihatan lebih luas. Okay, kat sini cikgu nak sebut sikit tentang warna lah. Memandangkan baju Mira hari ni cikgu tengok baju Mira hari ni, oh colourful, dia warna-warni. Okay, itu sebenarnya kepelbagaian yang ada pada baju Mira. Macam tu juga kalau kita nak menghias ataupun menyusun atur sesuatu reka bentuk dalaman, kita perlukan warna yang menarik Mira. Okay. Kalau kita pilih warna yang tak cantik ataupun warna yang tak kena dengan bilik kita akan kelihatan lebih kusam. Okay, contohnya, cikgu bagi contoh sikit ya. Contohnya, bilik untuk kanak-kanak perempuan. Kadang-kadang soalan macam ni popular. Okay, apakah warna yang sesuai bagi kanak-kanak perempuan? Okay, contohnya soalan. Jawapan dia A, biru, B, pink, C, bukan pink di dalam sini kita panggil merah jambu. C, jingga, D, hitam. So, warna apa yang paling sesuai? B, cikgu, merah jambu. Yes. Kalau perempuan, kita biasanya signifikan kepada merah jambu. Kalau kanak-kanak lelaki, warna biru. Okey, ada antara koleksi soalan yang agak famous juga, popular juga. Apakah warna yang menarik? Contohnya, warna yang menarik digunakan sekiranya dinding berwarna biru. Okey, warna apa? Warna kerusi apa yang menarik untuk dinding yang berwarna biru? Contoh soalan. Kadang-kadang itu arah sederhana memang ada yang keluar. Contohnya, kalau dah dinding warna biru, kita kenalah pilih warna pro dan kontra. Kalau dinding dah gelap, perabot dia mesti terang, cerah. Okey, mungkin ada pilihan warna putih, warna kuning dan sebagainya. Okey, cikgu teruskan lagi.
Silakan cikgu. Ini soalan aras rendah yang terakhir untuk tajuk inilah. Okey. Apakah kepentingan kemahiran teknikal bagi peranan pereka bentuk industri? Okey, sekarang ni dia kata kemahiran teknikal ya. Ingat perkataan teknikal pereka bentuk industri. Okey, dalam seni murid-murid ada belajar tentang pereka bentuk grafik, pereka bentuk hiasan dalaman kan? Tapi soalan ini dia nak tentang pereka bentuk industri. Okey, baca soalan. Cikgu cakap tadi ada 4 perkara, baca, faham soalan. Betul kan Mira? Betul cikgu. Okay, murid-murid, sekarang ni soalan ni nak tentang pereka bentuk industri. Dia kata kemahiran teknikal. Okey, kalau kita tengok keempat-empat contoh jawapan yang ada kat depan ni, okey, dan kat sini kita tengok kat sini. Kalau melakar idea ni dia lebih kepada designer dia. Okey. Yang kedua tentang membina idea baru pun bukan tugas dia. Okey, tugas dia dekat sini adalah memastikan produk itu berfungsi. Nama pun tadi teknikal. Teknikal. Okey. Itulah beberapa topik ataupun contoh soalan yang cikgu boleh kongsikan bagi aras sederhana ni Mira. Ya, itu dia. Wah cikgu, aras sederhana pun rasanya macam sangat mudah untuk murid-murid faham cikgu. Apatah lagi yang seterusnya ni cikgu Ju nak kongsikan iaitu teknik menjawab aras tinggi pula bagaimana. Tapi kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana kalau nak tahu apakah lagi teknik-teknik menarik yang cikgu Ju akan kongsikan. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Cikgu Ju? Ya, saya. Silakan cikgu untuk segmen seterusnya. Okey, segmen yang seterusnya adalah soalan aras tinggi. Biasanya murid-murid bila dengar perkataan aras tinggi ni masing-masing, ya Allah takutnya cikgu nak jawab, macam mana nak jawab? Tak, sebenarnya senang je, je. Okey, macam mana nak jawab tu? Mari cikgu kongsi. Okey, cikgu ambil dulu aras-aras yang biasa soalan keluar ya. Yang pertama tentang bidang sejarah dan apresiasi seni visual, yang mana merangkumi soalan seni reka grafik. Okey, seni reka grafik. Seni reka grafik ni dia dalam tajuk komunikasi visual ya. Yang seterusnya adalah seni foto. Dalam bidang seni halus pula cikgu akan kupaskan sedikit tentang seni lukisan, seni catatan dan juga seni cetakan. Okey. Ini aras tinggi yang mana cikgu rasa kalau kita membaca, kita kena faham, kita boleh jawab soalan ni. Sebab soalan ni orang kata aras tinggi yang mudah. Okey, yang mudah sebab kita boleh faham sebab dia di sekeliling kita. Sebab dia tentang berkaitan dengan institusi diraja. Okey, manakah antara alat kebesaran diraja berikut mengandungi ayat Al-Quran? Okey, perkataan yang perlu di-highlightkan di sini adalah ayat Al-Quran. Okey. Kat sini ada banyak. Tapi tips cikgu senang je. Walaupun dia aras tinggi, tips cikgu bila sebut ayat Al-Quran, terus pergi kepada agama. Okey? Kalau sebut pasal Al-Quran, ayat Al-Quran, alat yang paling sesuai adalah corak agama. Terus kita dapat jawapan C. Jadi, susah ke? Tak susah. Jadi, kita kena baca lah. Okay. Untuk topik-topik, tajuk-tajuk yang alat kebesaran diraja, kita kena baca, kita kena faham dan tahu fungsi. Itu saja. Okay. Baca sekali, tahu apakah alat itu, faham fungsi alat itu, kita boleh jawab soalan ini. Okey, seterusnya, apakah ciri utama yang membezakan antara lukisan aliran naturalism dengan aliran lain? Okey, untuk aliran-aliran ni cikgu syurkan murid-murid cikgu buat jadual lah supaya dia senang nak ingat. Kadang-kadang untuk tajuk seperti ini memerlukan daya ingatan yang kuat. Okey, contohnya kat sini cikgu ada buat beberapa contoh lah ya. Cikgu ada buat peta mind mapping kat sini. Okay, dalam peta mind mapping cikgu ni, cikgu ada nyatakan bagaimana untuk kita nak ingat. Okay, macam mana kita nak ingat kita punya fakta, soalan yang berbentuk fakta tu. Okey, apakah ciri utama yang membezakan antara lukisan, aliran naturalism dan juga aliran lain? Bila sebut natural ni, kita ingat apa? Semula jadi, cikgu. Ya, semula jadi. Jadi kita tengok soalan yang berkaitan dengan semula jadi. Senang saja. Kadang-kadang soalan tu nampak aras tinggi sebab dia menggunakan perkataan yang kita tak faham. Okey, perkataan yang kebat, aras tinggi. Sebab kat sini kita baca naturalism, tapi kalau kita pegang kepada natural tu, itu adalah semula jadi. Jadi senang je. Jawapan kat sini, ni.
alam semula jadi. Ya. Kan? Senang kan? Di jawapan dia kat sini. Jadi, jangan habiskan waktu kamu untuk memikirkan perkataan ataupun contoh-contoh pilihan jawapan lain yang ada. Tahu maksud kehendak soalan, pilih yang betul. Cukup. Okey, seterusnya. Manakah antara pernyataan berikut tentang pelukis di bawah? Yang ni kita kena tahulah siapa pelukis ni. Tak bolehlah kita dah hentam muka dia. Sebab tu kita letakkan dia dekat aras yang tinggi. Okey, kalau Mira tahu siapakah nama pelukis ni? Wah, nama pelukis ni cikgu pelukis ni ialah namanya tak silap saya Camille Picasso. Ya. Picasso betul cikgu Sebenarnya nama dia ada satu nama lagi. Cuba ingat siapakah nama dia? Picasso bukan. Apa namanya ya? Lukisan beliau terkenal landscape. John ada namanya? Saya rasa mungkin nama dia ialah Christie. Bukan juga cikgu. Kurang tepat juga. Okay, sebenarnya soalan dia ni senang je. Dia bukan nak tahu siapa nama. Kita buat fikir nama dia siapa. Sebenarnya kita nak tahu siapa dia ni untuk dia gemar gunakan apa. Jawapan dia senang je. Dia ni dilahirkan di Jerman. Dan dia guna pensel. Tak ada pun pilihan kat sini siapa nama dia. Alah, cikgu betul tak? Saya. Kalau kita nak sebut, kita tak tahu. Maaf Mira, dengan cikgu. Jadi jawapan kat sini adalah 2 dan 3. C, senang. Okey, yang keempat. Okey. Soalannya ini biasanya ada keluarkan pernyataan. Diterangkan apa pernyataan, kita kena pilih pernyataan tersebut tentang siapa. Study of list points, girl sits in the grass, ritual the scam dan juga study for the la community. Siapakah pelukis? Baru dia tanya siapa pelukis Mira. Tadi tu dia tak tanya pun. Kita yang duk fikir apa dia kan. Tu salah kita. Bukan salah soalan. Betul tak? Okey, siapakah pelukis yang telah menghasilkan karya-karya di atas? Jawapannya senang sahaja. Okey, yang ini sebab cikgu dah baca. Jawapannya D, Julius Bastian-Lepage. Betul ke ejaan cikgu tu? Sebutan cikgu tu Mira? Betul cikgu. Betul lah, kita anggap betul lah kan. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kelima. Okey, bila sebut aras tinggi ni dia banyak masukkan contoh tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh ni yang mana kita tak boleh nak tembak-tembak. Kita kena baca juga. Tips yang penting untuk murid-murid dah last minute ni, macam mana nak study ni dah last minute sangat ni? Senang je. Setiap topik-topik ataupun tajuk-tajuk dalam buku teks kita, dia ada ringkasan. Dia ada infografik. Kamu bacalah infografik yang ada di belakang setiap tajuk-tajuk dalam buku teks kamu. Okey, kat sini dia kata, pilih pasangan yang betul. Kat sini sekali cikgu tengok, cikgu sebenarnya dah tahu dah. William Turner ni sebenarnya View of the Amalfi ni adalah karya dia. Kenapa dia pergi ke woman baking ni? Jawapan dia salah. Okey. Kemudian cikgu tengok John Ruskin. Cikgu rasa penat lah. Boleh tak Mira bagi jawapan untuk soalan ni? Kalau macam tu cikgu, macam cikgu juga kata cikgu sekali pandang pun dah tahu, saya pun sama juga cikgu. Ya, kali ni insya-Allah betul. Saya pilih D cikgu, iaitu Claude Monet, karyanya Home in the Woods. Betul. Kali ni tak salahnya Mira. Okey, kali ni betul cikgu bagikan Mira 5 markah lah. Tapi untuk cikgu sahaja. Okey, untuk cikgu bagi saja. Bukannya orang kata untuk SPM mana ada 1 markah. 1 markah dalam soalan SPM kita ada 40 markahnya Mira. Satu markah membawa 0.5 markah. Wah. Okey, jawapan dia betul, Claude Monet. Kalau murid-murid tengok perkataan Monet ni, kamu ingatlah tentang cetakan kayu. Dia sangat popular dengan cetakan kayu. Seterusnya kita pergi soalan yang ke-6, iaitu pelukis ini merupakan pelukis aliran Impressionism. Kita kena bulatkan ataupun kita gariskan. Kelahiran England. Dia dah beritahu dah. Pelukis tu aliran Impressionism, kelahiran dia England, terkenal dengan penerbitan buku. Sebab antara pelukis-pelukis ataupun pengkarya yang zaman-zaman orang kata aliran barat, selain daripada melukis, mereka juga menerbitkan buku. Dia ada mata pencarian yang lain lah. Kat sini dia ada banyak perkara yang dia telah senaraikan. Dan yang penting adalah karya cetakan. Apakah contoh karya beliau yang terkenal dengan gaya Impressionism? Kalau dalam banyak jawapan ni, ingat satu je murid-murid, ingat satu sahaja, karya The Chillingham Bull. Ini adalah cetakan. Ingat, soalan ni biasanya glamour, famous. Jadi ingat, bila sebut tentang cetakan, pelukis dia dari England dan dia juga menerbitkan buku, itu adalah The Chillingham Bull.
1789. Kalau kamu ingat tajuk sahaja, tak ingat tahun pun, InsyaAllah tak ada masalah. Okay, Baik, seterusnya kita pergi lagi. Dah nak masuk yang terakhir ni Mira. Soalan yang ketujuh iaitu soalan kedua terakhir kita pada hari ini. Namakan tokoh seperti dalam gambar foto di bawah. Kalau tadi kita belajar tentang tokoh barat, ini tokoh dalam Malaysia. Okay. Siapakah tokoh ini? Ini sudah semestinya cikgu, tokoh kebanggaan negara kita cikgu. Ya. Jawapannya ialah C, Syed Ahmad Jamal. Betul cikgu? Betul. Jawapannya Syed Ahmad Jamal. Kita tak boleh nak tipu. Aras tinggi tak boleh nak tipu. Sebab itulah dia. Okey. Dan soalan yang terakhir sekali. Okey, kat sini ada pernyataan penting bagi memastikan susunan keutamaan maklumat. Okey, kat sini tulis keutamaan maklumat diberikan kepada pembaca. Prinsip membantu mereka merancang, menyusun kedudukan maklumat data, maklumat dan data agar pembaca mendapat informasi dengan lancar dan berkesan. Apakah prinsip visual infografik? Infografik ni matlamatnya murid-murid kena ingat satu, bila sebut infografik, maklumat yang tepat dan berkesan. Okey, bila sebut infografik, menyampaikan maklumat secara berkesan. Jadi kat sini kat mana kita tengok dia kata merancang, menyusun kedudukan maklumat dan data. Tapi bila sebut data, dia lebih kepada format dan juga saiz. Jadi jawapan dia adalah B. Ya, Alhamdulillah selesai cikgu. Teknik menjawab bagi ketiga-tiga soalan iaitu aras rendah, aras sederhana dan juga aras tinggi. Diharapkan murid-murid di rumah dapat manfaat daripada perkongsian daripada Cikgu Ju. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Sukses SPM 2021 Pecutan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.